أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang bahagia, pagi majlis ilmi di Masjid Ibadur Rahman. Mudah-mudahan Allah memperbanyakkan barakah dan rahmat pada kita insya-Allah. Mari kita ikuti sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sambungan daripada siri 52. Kita sedia tahu bahawasanya bila berlaku peperangan, dia ada hubungi berkaitan dengan beberapa masalah, beberapa perkara yang besar-besar, yang di antaranya satu, bagaimana nak menghadapi peperangan, terutamanya kalau musuh tu banyak, orang Islam sedikit, kena fikir, kena racah, kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lakukan. Yang kedua, masalah bagaimana cara nak mengalahkan musuh. Setiap peperangan adalah natijahnya menang maupun kalah, dua tu. Jadi nak fikir nak buat lagu mana nak biar orang Islam ni menang, kerana kemenangan ni satu izzah, satu kemuliaan, satu kegembiraan, satu kesukaan. Sebab tu Nabi bila dia sudah perang Badar menang, dia hantar orang lagi masuk Madinah. Oh ya, berkat baca sampan kepada ahli Madinah, penduduk Madinah. Oh ya, kita sudah mendapat kemenangan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, orang-orang hak mati dalam peperangan, sama ada pihak tentera Islam, nak buat lagu mana dia? Mati syahid. Nak ke bumi ni mana? Nak tanam mana? Tanam di Badar ke atau nak bawa balik kepada Madinah? Satu masalah. Kerana orang seorang ni berat banyak kilo. Dia kena usung, kena pikul, kena muat atas belakang unta ke atau hema ke atau kuda dan sebagainya. Yang kedua, masalah orang sakit. Ngada yang sakit tu. Dia kena pedal, kena lembing, kena penepih, kena jinjak dan sebagainya. Tu. Siapa nak buat ubat? Nak buat ubat di mana? Gapo dia ubat? Yang keempatnya masalah orang mati daripada orang kafir, nak buat lagu mana? Nak tanam mana? Nak kambuh mana? Satu masalah besar juga. Nak kena gali lubang-lubang atau nak cari tempat-tempat yang munasabah bagi orang kafir yang mereka itu ingkar dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya iaitu masalah tawan ni. Tawan ni nak buat lagu mana tawan ni? Yang kenanya hak akhir sekali iaitu harta rampasan.
InsyaAllah kita akan bicara pada minggu depan harta rampasan. Hari ni kita nak sambung masalah tawan ni. Orang yang kena igak cara esek daripada perang Badar ni. Jadi minggu lepas ni kita bicara masalahnya pendapat Nabi yang mana dia ambil daripada sahabat-sahabat dia. Ya syura lah. Nah, yang syura pecum hara periksa dengan para sahabat dia, terutama yang awuso, yang ada fikiran yang baik, ilmu yang dalam. Maka di antaranya iaitu Abu Bakar. Mula-mula sekali maka Abu Bakar dia memukakan pendapat bahawasanya dia ambil tebusan daripada mereka. Kekal dialah, hidup lagi dia. Kerana mereka itu adalah daripada adik-wadik. Adik-wadik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu di antaranya siapa dia tawan ni adik-adik Nabi? Satunya iaitu Al-Abbas. Al-Abbas ni pak dara Nabi. Pak dara Nabi, bukan orang lain dah. Pak dara Nabi ni dia tak ada masuk Islam lagi. Katanya setengahnya kata dia masuk Islam dah, tapi dia duk susu Islam dia. Kerana dia ada hubungan lagi dengan orang-orang kafir, takut orang kafir tahu. Tapi perangai dia buat dia besar, bukan kecil. Jadi sebelum daripada Nabi hijrah lagi, waktu orang-orang Ansar di Madinah tu mari jumpa dengan Nabi di Bai'atul Aqabah. Mai buat haji buat dia, rumungan dia mari. Bila mai buat haji dia pergi jumpa dengan Nabi di Bai'atul Aqabah. Di Aqabah panggil. Bai'ah ni makna sumpah setia. Nabi hipung puak dia, termasuk seorang iaitu Al-Abbas, puak dara Nabi. Yang masa tu tak masuk Islam lagi. Mari duk dengar. Nabi duk royak dasar Islam, tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, cara nak kerja, nak dakwah Islam di Mekah dan juga di Madinah, nak buat lagu mana. Abah dah. Tu. Kata setengahnya Abah ni masuk Islam dah. Dia susuk Islam dia, tak tahu. Dan dia pergi kepada perang Badar ni kerana dia dipaksa. Dipaksa oleh orang-orang kafir musyrikun. Dia kena pergi. Pergi perang tu dia kena igak. Kena tangkap dia. Tu seorang buat darah Nabi. Yang kedua Aqil. Aqil ni dia sepupu dengan Ali, sepupu Nabi lah. Aqil sepupu Nabi, sepupu Ali, sepupu dengan Ali lah. Dua adik dengan Ali, Aqil ni. Dia anak Abi Talib. Dia Aqil ni orang tua sikit daripada Ja'far, tekad 10 tahun. Ja'far tua sikit dengan Ali, tekad 10 tahun juga lebih kurang. Itu adik-adik Abu Talib. Jadi pak dara Nabi tadi Abbas tu banyak pak dara Nabi banyak ke mati sebelum Nabi nak jadi Nabi tu mati. Tinggal lagi ayah dia mati juga Nabi, bukan? Abdullah. Tinggal lagi Al-Abbas, Abu Talib, Hamzah. Tu. Lepas tu tinggal lagi Abu Lahab. Tak mati masa Nabi jadi Nabi tu. Orang lain tu mati belakang dulu lagi mati. Tinggal wego 4 orang ni saja. Jadi Aqil ni dia juga kena paksa juga mari perang Badar ni. Jadi bila begitu pendapat Abu Bakar kata kita kena tinggallah dia. Jangan hidup bunuh dia. Sebab adik-adik kita belakang, waris-waris kita pun sikit dah bilangi. Kalau kita bunuh puak ni jadi tak menambahlah. Kita harap kata Tuhan tu kebenaran kepada dia, hidayah kepada dia, dia masuk Islam. Maka menambahkan bilangan orang-orang Islam. Itu pendapat pendapat apa ya? Pendapat Abu Bakar. Yang kedua pendapat
Umar. Umar ni pesan rasanya sikit. Bagaimana kita wayak? Dia kata, ya Rasulullah, saya tak setuju dengan pendapat Abu Bakar. Saya mau supaya mereka ini jangan tinggal. Jangan tinggal atas dunia ni. Nah, tu, we mati berlaku. Jangan we hidup. Kalau tinggal, nanti dia serai kita pula. Berapa kali dah di Mekah jadi buat kita ni. Buat nyanyi kita, buat zoling kita, seksa kita, sekat dakwah kita. Tu. Dia bangkit macam-macam lah Umar. Tak itu. Tu. Jadi Nabi tanya pula orang lain. Tanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad kata, saya nampak serupa dengan Umar juga. Tu jadi dua pendapat. Satu lagi Abdullah ibn Rawahah, salah seorang sahabat yang terkemuka jugalah. Nabi tanya, lagu mana pendapat kamu, hai Abdullah? Dia kata, kita bawa pok dia ni pergi pada wadi. Wadi ni lembah, satu lembah lah. Tu lembah ada lubang-lubang mana ya, di tepi-tepi bukit dia. Lepas tu kita cari kayu-kayu api. Nah, kita masuk dia dalam lembah tu. Lepas tu kita cucuk api, bakar pok dia. Tu. Jadi pendapat Abdullah ibn Rawahah ni lebih kurang pendapat Umar juga. Tak sewi tinggal pok-pok kafir ni, terutama daripada pemimpin-pemimpin dia, a'immah pok dia, imam-imam dia. Imam ni mana pemimpin lah. Tu. Jadi Nabi duduk dia belaka. Nabi tak ada jawab. Kebetulan wahyu pun tak ada turun lagi, belum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini Nabi dia jawablah sikit. Jawab katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati sesetengah sahabat-sahabat aku, rijal. Orang-orang aku. Tu. Sehingga hati mereka itu lebih lembut daripada air susu lagi. Susu, air lembut lah. Tak gitu. Tak ada keras susu. Itu Nabi banding. Iaitu tak ada kena orang lain lah. Kena Abu Bakar lah. Tak gitu. Abu Bakar lembut sungguh dia, Masya Allah. Sikap dia panggil nimnun. Tu. Onyon. Bahasa kita panggil gitu. Masya Allah. Lepas tu ada juga Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tu mengkeraskan hati-hati beberapa orang daripada sahabat aku, lebih keras daripada batu lagi. Tu. Mana lebih tegas daripada batu lagi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab perumpamaan wak misal lagi. Dia mudah nampak banding dia kata, "Hei Abu Bakar, kamu ni serupa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam." Serupa dengan Nabi Ibrahim, sikap dia tu lemah lembut. Lagu mana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni Allah cerita dalam surah Ibrahim tu. Kita ngaji dah guys surah Ibrahim dalam iktikaf kita dulu. Iaitu Nabi Ibrahim kata, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Itu perkataan Ibrahim. Nabi Ibrahim dia doa, banyak doa Nabi Ibrahim, masya-Allah. Buat Kaabah pun doa dengan Ismail dia. Tu doa suruh Tuhan bangkit lepas pada dia ni seorang rasul yang mengajar, yang mendidik, mengajar Quran, mengajar sunnah. Tu sunnah padahal sunnah Nabi, tapi Nabi Ibrahim dia wisaitat dia jauh, wawasan dia jauh. Hikmah itulah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan ia Nabi Rasul yang dibangkit itu mengajar mereka itu akan kitab, iaitu Quran, wal hikmah yang syar'i kata sunnah. Jadi Nabi Ibrahim tahu dah kata nak timbul sunnah, panggil sunnah-sunnah, iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa Nabi Ibrahim. Ini doa dia juga.
Doa dia kata faman tabi'ani fa innahu minni. Kalulah puak dia tu ikut aku. Nah, ikut aku maka dia daripada puakku. Tu. Nabi Ibrahim pun buat puak juga, mana puak Islam, puak yang dakwah kepada tauhid, puak tidak syirik. Tu boleh kita nak buat puak, tapi puak yang bertauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu minni, pada aku, pada puak aku lah. Supaya Nabi itu haji sabili, inilah jalanku, jalan puakku, jalan dakwahku. Mana ada taifah, ada puak-puak sebut, tapi tidak salah kalaulah satu jemaah, satu puak membawa dasar yang menjadi dasar Islam untuk menyuruh, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ya Abu Bakar, satu lagi buat berbanding ni. Banding nabi-nabi dulu, belum pada dia lah. Hei Abu Bakar, kamu ni serupa Nabi Isa alaihissalam. Lagu mana pula Nabi Isa? Saat ni Nabi Ibrahim, ni Nabi Isa kata kan? Qala in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Maidah ayat 118. Maksudnya, ya Allah, jika engkau mengazabkan mereka itu, orang kafir lah, kalau engkau ni turun balas azab akan mereka itu, ya tak ada lain, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu hamba kamu. Hamba kamu tak ada lain dah. Nak lari pada jadi hamba kamu tu alih. Lagi pergi mana pun, pergi bukit, masuk lubang mana pun, pergi jauh daripada negeri lain pun, tak boleh pergi dah. Semua manusia ni hamba kamu berlaku. Kalau mau azab pun hamba mu juga. Terlembut. Minta kasih belah lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, wa in taghfir lahum, kalulah engkau ya Allah keampuni kepada mereka, maka engkau itu adalah maha gagah lagi maha bijaksana. Dua orang Nabi lah bersikap lembut, buat contoh pasal lembut. Tapi bukan lembut semua. Mana kadang-kadang dia tu tunjuk sikap tegas bila orang kafir itu buat keganasan, buat kekerasan terhadap mereka itu. Lepas tu, hei Umar pula. Nabi buat banding Umar ke mana? Umar ni sepupu Nabi Musa alaihissalam. Tu. Nabi Musa ni terkenal seorang Nabi Rasul yang menghadapi seorang Taghut, iaitu Fir'aun. Tu. Kalau Nabi Muhammad menghadapi Abu Jahal, Fir'aun hazil ummah. Tapi Nabi Musa alaihissalam tu hantar dia kepada Fir'aun, lawan orang yang sangat keras, sangat kufur, sangat zalim terhadap kaum Bani Israel. Jadi hei Umar, kamu serupa Musa. Lagu mana Musa? Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Surah Yunus ayat 88. Maksudnya, ya Allah Tuhan kami, itmis, binasakanlah, hancurkanlah harta-harta mereka itu. Tu. Jadi Fir'aun ni ada klan dia. Ada apa? Ada sipen ni harta banyak duduk di Korun. Korun tu sebagai panggil Perdana Menteri klan bagi dia. Banyak dia harta dia. Muat apa ribu mah muat apa ribu ekor unta tu, banyak dia. Tak habis dia bakar. Jadi Nabi Musa minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, binasakanlah harta mereka itu. Kerana sebab harta ni mereka duk belanja untuk perang, untuk lawan, untuk menetai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasdud ala qulubihim, kerahkanlah atas hati mereka itu. Buat hati mereka itu jadi kerah, tak dilembut, jadi gelap, jangan winapok.
Tu tutuplah nak katuk. Dia katuk mata hati. Sebab apa? Sebab mereka tidak berimej sehingga mereka melihat akan azab yang sangat pedih. Tak berimej buat ni. Ayat banyak mana berapa puluh bakar pun dia tak berimej. Tu seolah Nabi Isa tu dia duk gapo wikra dah. Duk periksa dah katanya puak ni kerah payah berimej. Lebih baik we hancurlah. Hancur harta dan hancur hati mereka itu. Itu sikap Nabi Musa. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banding umat sikap umat, pendapat umat serupa dengan pendapat Nabi Musa alaihi salam. So lagi umat juga, umat kamu ni serupa dengan Nabi Nuh. Sikap Nabi Nuh. Allah, lagu mana sikap Nabi Nuh? Sikap Nabi Nuh ni ayat akhir kalau tak silap dah. Kat ayat akhir, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Tuhanku, jangan membiarkan di bumi ini ada orang kafir yang duduk masih hidup lagi, masih hidup lagi. Di bumi ini masih bertempat lagi. Ada rumah dia lagi. Ada tempat duduk dia lagi. Jangan hancurkanlah. Tu Nabi Nuh. Dia kena ada macam-macam ni. Supaya panggil Sumdun. Orang kafir pun ada hak kerah. Hak kerah ni habis tu panggil kafir harbi. Kafir harbi. Kafir harbi ni tak boleh nak muamalah baik dengan dia. Kalau kita kerbai pun nak daging kerbai dia tak boleh. Kerana dia tak ada nampak kata dia tu nak berimej, tak ada nampak kata dia nak lemah lembut. Tak ada nampak kata nak saing, tak ada kata dia nak muamalah baik dengan orang Islam. Jadi dia nampak bekai bengih, zalim, bertindak keras terhadap orang Islam, menindas orang Islam. Tu panggil pesan nak perih mata. Itulah kafir harbi. Pesan tu tak boleh nak buat mudah-mudah dengan dia, nak buat baik dengan dia. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu sikap Nabi dan sikap sahabat hak Nabi duk bela, duk didik dia, duk didik mereka itu. Muhammad ialah pesuruh Allah, utusan Allah. Mereka itu asyidda, sikap keras terhadap orang kafir. Bukan semua kafir. Kafir tu kafir harbi, kafir yang lawan, mete, perang dengan orang Islam. Tapi ruhama'u bainahum, bersifat kasih belas antara mereka itu, sama-sama sahabat. Sama sahabat radhiyallahu anhum. Itu ayat kata pendapat Abu Bakar Nabi banding dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa. Pendapat Umar Nabi banding dengan Nabi Musa dan Nabi Nuh. Itu. Maka kalau begitu, setelah mana sahabat-sahabat pendapat, Nabi pun tak ada lagi nak pilih hak mana. Akhirnya Nabi cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Abu Bakar lebih maslahat. Lebih maslahat. Bila gitu nak tebuhlah. Tebuh ni berpekat-pekat lah. Kalau orang ada ni 4,000 4,000 bayar 4,000 duit masa dulu lah. Orang hak tak ada lepas. Orang pandai baca, pandai mengaji, ada ilmu, ambil buat mengajar kepada orang-orang Islam hak tak pandai tu. Itu sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila begitu Allah Subhanahu wa taala turun ayat Quran. Turun ayat Quran ni sebagai nak mencelakan sikap orang-orang sahabat-sahabat. Jadi pendapat Umar tu selarah dengan ayat hak Tuhan turun tu. Banyak Umar hak yang selarah hak Tuhan turun ayat Quran banyak. Ulama bila 2, 3, 4 perkara lah.
Siapa nekara pun ada. Hak betul lah molek dengan pendapat Umar yang bukan hak kerah belaka, tapi ada juga hak biasanya hak bukan sakut paut dengan masalah kerah dah. Yang di antara kerahnya jadi dia tu nampak kata isteri-isteri Nabi tu dia cemburu berdoa. Cemburu berdoa. Sehingga dia kata Nabi tu cerahlah. Patutnya Nabi cerah. Apa tu ayat tu ayat. Sebab tu juga sebab pendapat dia tu. Lebih kurang pendapat dia lah. Jadi selaras dengan pendapat dia. Jadi bila begitu, setelah mana esok hari Nabi dengan Abu Bakar ni duduk nangis dua orang tu. Nangis. Umar pun mari jumpa. Tengok Nabi dengan Abu Bakar duk menangis. Ni dalam Bukhari ni, dalam Sahih Bukhari riwayat. Lalu Umar ni tanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau ni menangis dan sahabat engkau ni menangis, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis?" Dia kata, "Aku ni kalau boleh menangis aku nak menangis lah, nak menangis kata. Kalau tak tubik air mata pun aku nak tubik air mata nak menangis, nak tiru kamu menangis." Dia lembut juga. Umar ni bukan kata tak lembut. Kalau tak lembut yang dipanggil nampak zalim dah, lajak dah. Mana dia ketegasan dia pada tepat dia. Kena pada tepat dia. Lembut dia pun kena pada tepat dia. Adil dia pun kena pada tepat dia. Tu. Sehingga banyak terkenal Umar ni sebagai orang adil. Dia suka berjalan tengok, peksak tengok rakyat dia kampung-kampung, berjalan malam-malam cari Rusia. Gapo katik susahnya, kesusahan dia. Lepas tu banyaklah cerita-cerita dia. Kalau kita baca cerita Umar ni, di segi keadilan, di segi kelembutan dia tu banyak. Dia pun selalu menangis banyak dari dia. Jadi bila begitu Nabi pun jawab kata, "Aku menangis kerana sahabat engkau yang mengesyorkan supaya diambil tebusan daripada mereka. Sesungguhnya telah dibentang kepadaku azab mereka itu lebih dekat." Bukan lebih rendah dah, lebih dekat. Adna, lebih dekat daripada pokok kayu ni. Dekat dah Tuhan nak turun balasan azab kepada orang-orang kafir. Hak sahabat engkau tu iaitu Abu Bakar suruh ambil tebuh. Suruh ambil tebuh. Dekat dah. Aku tu nampak. Tapi tak ada arah kerana dalam Lauh Mahfuz tu sudah tertulis katanya Tuhan tak akan turun satu-satu azab sebelum dikeluarkan hukum ketetapan atas mereka itu. Jadi tak boleh nak azab lagi lah. Kalau tak tahu ke mana-mana lagi, tak boleh nak azab lagi. Lepas ada tu Allah Subhanahu Wa Taala tu ayat Quran dalam surah Al-Anfal ayat 99 sebagai mencela sikap sahabat yang mana nak ambil tebusan daripada orang kafir. Mana ayatnya iaitu maka nalinabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Maksudnya tidak patut bagi seorang nabi yang mempunyai orang-orang tawan ni sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyak di muka bumi ni. Kamu mahu harta benda dunia yang tidak kekal, sedang Allah mahu untuk kamu pahala akhirat, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi bijaksana. Jadi ini satu ayat yang Tuhan tu ajar orang-orang Islam pada masa tu, jangan kamu tu nak pada harta benda dunia, nak ambil tebusan mata-mata tak boleh. Sebab apa? Sebab bila nak ambil tebusan ni, berperang tu hak boleh bunuh dah tu biar lepas lagi igat, kemudian nak ambil tebusan, boleh tebusan, boleh duit, boleh harta, lepas tu nak bagilah, soalan gitulah. Tu
Jadi Tuhan tak kenal lagu tu. Tu. Jadi ayat ni cela Nabi dan sahabat-sahabat. Tu. Salah ke Tuhan cela Nabi? Tuhan ajar berlaku. Nabi pun walau dia maksum tapi ada dia silap. Salah tu ada, tak siapa dosa. Macam mana kita ayat dah katanya ayat hak mengajar Nabi, hak cela Nabi, kritik Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ayat dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi tu masa muka paling ke lain. Sewaktu seorang mata buta mari nak mengaji wahyu ni ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi. Tu. Nabi bukan dia sengaja, bukan dia sekelain untuk nak masa muka, tak senyum, paling kok lain, tapi kerana Nabi duk sibuk dengan pembesar-pembesar daripada orang kafir musyrikin mari jumpa dengan Nabi. Jadi hak ni Islam dah dan duk ngaji dah belum dah ni. Hak ni baru patut ada harapan dalam hati Nabi ni nak puak ni masuk Islam. Bila masuk Islam seorang-seorang pada puak dia tu seolah tak boleh 1000 orang. Boleh ramai orang lain lagi puak-puak dia tu. Tu supaya Raja Najasyi masuk Islam, maka Rata Menteri dia orang bawah dia tu panggil pakat masuk Islam lah. Banyak kayaknya. Itu hak Nabi nak jadi nak ubah satu keadaan Islam daripada kufur pada Islam. Nabi cepatlah Nabi Tomok bagi harisun amati nak orang-orang kafir tu tamu di peringkat pemimpin dia tu masuk Islam. Supaya masuk Islam Umar, Abu Bakar seorang, Abu Bakar dakwah lain pula. Orang tu masuk, Usman masuk, orang masuk, jadi ramai pula. Supaya kalau kita menegur lah ni, panggil menegur peseng apa? Peseng harami panggil. Tu. Tak seorang ni kita cari semacik 10 orang, ni cari semacik 10 orang, jadi berisak tak ada letih lah. Orang duk kerja week dia. Dia cari duit week dia, masuk dia. Tu orang pun boleh juga duit. Cara tu. Tu. Itu cara tu, tapi cara tu panggil dalam syariat Islam tu tak berapa betul manalah. Jadi ini nak ayat kata masalah kritik atau masalah Nabi tegur lah. Tegur, bahasa kita tegur. Seorang Nabi ni tak patutlah dia tu ada tawan ni, tapi dia tu tak saya bunuh sebanyak-banyak mungkin. Askar ni mana bunuh banyak mungkin. Bila perang ni kena bunuh lah. Kena bunuh perang. Masa perang masa dia bukan zalim dak. Perang. Tu. Perang keadaan dia tu kena dia dilawan, lepas tu dia dibunuh. Tu. Hak mana tak ada bunuh, tu barulah jadi tawan ni panggil. Jangan lok nak tawan semua, lepas tu nak ambil duit. Inilah hak Tuhan kata, kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, tak lama. Padahalnya Tuhan nak pahala padamu. Bila kamu pergi bunuh orang kafir, boleh pahala. Tu. Lepas tu ayat panjang dah. Ayat panjang sehingga Tuhan izin pula fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Maksudnya oleh itu dimakanlah daripada harta dalam peperangan itu sebagai benda yang halal lagi pula baik. Termasuknya ulama kata masuk juga tebusan. Jadi tak apa dah lah. Tu. Boleh ambil hak ghanimah, hak rapas harta benda pada tinggalan orang kafir, dan boleh pada orang kafir yang keduanya termasuk juga masalah tebusan. Boleh makan kerana halalan thayyiba, sebagai halal yang baik. Itu hari ini kita belajar masalah tebusan sakut paut dengan dua pendapat hafsah, iaitu bunuh dan pula ambil tebusan. Maka mudah-mudahan kita faham cara Islam dalam masalah peperangan. InsyaAllah yang depan ni kita nak bincang pula masalah harta rapasan. Lagu mana nak bagi, lagu mana nak wipi orang kata. InsyaAllah ta'ala
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.